Astagfirullah. Ya Allah, Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين شأن لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن صعبا سهلا إن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang mulia dan dihormati, alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripadanya dapat sama-sama kita berada dan bertemu di dalam sebaik-baik tempat dan sebaik-baik majlis. Tempat yang khusus untuk nak bicara mengenai kehidupan kita yang sementara. Tempat yang nak kita bicarakan mengenai kehidupan kita sebagai seorang yang sedang musafir. Tempat yang ingin membicarakan mengenai diri kita sebagai seorang yang asing. Apabila kita keluar daripada majlis ilmu, maka kita tak rasa dah kita orang asing. Apabila kita balik ke rumah, kita tak rasa dah kita sedang bermusafir. Tetapi insya-Allah majlis ilmu ni memberi peringatan kepada kita kat mana sahaja kita berada, hakikatnya kita masih dalam keadaan musafir. Apa maksud dia? Tak sampai lagi tempat yang dituju. Apabila tidak sampai, masih belum sampai tempat yang dituju, maka perlu ada bekalan yang cukup, sebab tak sampai lagi. Apabila masih belum sampai, maka tak boleh istirahat. Tak boleh nak rehat, tak apalah, rehat dulu supaya arnak belum boleh, tak sampai lagi rehat dah. Tetapi apabila kita keluar daripada masjid, kita tak rasa dah kita masih bermusafir. Kita rasa inilah tempat aku yang sebenar.
Tetapi hakikatnya tempat yang kita diami, iaitu dunia ni sementara, bukan sebenar pun. Kita balik kat rumah, kita kata inilah rumah aku yang sebenar. Dalam majlis ilmu memberi peringatan, itu tempat tumpangan sementara sahaja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw sa'abirun sabil atau kama qala. Kata Nabi, hendaklah kamu ni semasa kat dunia, jadilah kamu ni orang asing. Seumpama kamu orang asing. Au abiru sabil, ataupun orang yang masih dalam perjalanan. Kita balik walaupun sampai kat rumah dah, rumah yang kita beli, rumah yang memang hak milik kita di atas dunia, kena ingat dengan hadis tersebut, tak, perjalanan aku masih belum selesai. Berarti banyak lagi perkara yang perlu sama-sama kita memperbanyakkan bekalan untuk satu perjalanan. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan. Perjalanan yang sangat lama dan sangat jauh. Kita boleh bekerja 8 jam sehari untuk perjalanan paling tinggi 100 tahun. Kita kerja 8 jam. Kadang-kadang kita kerja 10 jam sehari untuk perjalanan paling tinggi 100 tahun. Ya, adat kata. Ada yang umur 70 dah pergi dah. Ada yang umur 80 dah tinggal dah. Bekalan yang dia duk kumpul 8 jam sehari, 10 jam sehari kumpul bekalan untuk hidup kat dunia ni, 70 tahun tak ada dah habis. 80 habis. Manakala satu perjalanan yang ribuan tahun yang akan kita lalu, adakah berapa banyak masa yang kita korbankan untuk kumpul bekalan tersebut? Bekalan. Kita kerja 8 pagi, balik 5 petang semata-mata untuk tempoh 60, 70, 80 tahun. Dan kita yakin di akhirat esok-esok pembicaraan perjalanan dia ribuan tahun. Bahkan sehari akhirat seumpama 1000 tahun dunia. Masya Allah tabarakallah. Sehari je serupa 1000 tahun. Bahkan di akhirat bukan sehari, ribuan hari, ribuan tahun, bukan ribuan hari, ribuan tahun pula. Kalaulah tidak, betul lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak dengan rahmat Allah, nescaya kita semua akan gagal semua. Kalau tidak dengan rahmat Allah, nescaya kita semua tak akan selamat. Tak akan selamat. Maka tak dapat tidak perlu kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah rahmat Allah, kerana rahmat itu kemungkinan berada walaupun dalam sekecil-kecil amalan kamu tak tahu, kata ulama. Jangan kamu remehkan sekecil-kecil amalan, kerana boleh jadi di sebalik amalan yang kecil tersebut ada redha Allah. Kamu tidak tahu. Amalan mungkin kecil je, ada redha Allah. Kan seorang sahabat Nabi, yang Nabi kata akan masuk melalui pintu ini seorang lelaki yang sedang membawa sepatunya di tangan dan janggutnya menitiskan air daripada kesan wuduk. Masuk lelaki tersebut. 3 kali Nabi sebut masuk orang yang sama. Akhirnya seorang sahabat pergi selidik, pendek cerita, pergi menumpang tidur di rumah lelaki tersebut yang Nabi kata sekejap lagi masuk ni ahli syurga. Masuk dia, ahli syurga dia. Dia tak tahu, orang lain yang dalam majlis tahu. Keesokan macam tu pula sebut, dia lagi. Keesokan macam tu pula sebut, dia lagi. Apa sekiranya amalan dia? Jadi seorang sahabat Nabi pergi bertandang ke rumah dia, minta untuk bermalam, dengan alasan aku ada masalah dengan keluarga aku di rumah. Tak silap dia tinggal 2 ataupun beberapa malam. Akhirnya selepas beberapa malam dia pun nampak tak ada apa-apa dah, aku tak nampak apa-apa.
Lalu pada hari sebelum dia balik, dia pun tanyalah tuan rumah. Dia kata, ada tak amalan-amalan yang kamu sembunyikan semasa aku berada di rumah kamu ni? Aku mari beberapa hari ni, ada tak amalan yang bila aku datang kamu tak tunjuk? Tak boleh ada orang tak ayah amal. Ada tak? Dia tak beritahu lagi. Nabi kata dia ahli syurga, orang ni ahli syurga, tuan rumah. Jawab tuan rumah tersebut, macam ni lah cara hidup aku. Tak ada dah. Aku tengok kamu berpagi-pagi tak puasa. Pagi-pagi makan nasi dah, makan roti. Ingatkan kemudian apabila malam, ingatkan qiyamul lail, tak qiyamul lail. Jangan pula lepas ni malah nak puasa, malah nak qiyamul lail. Ini cerita. Cerita kisah sahabat Nabi. Jadi aku dengar hanya semata-mata apabila kamu tidur, sedar aja daripada situ aku tengok kamu bergerak, mulut kamu menyebut Allah. Kemudian kamu tidur semula. Aku tengok-tengok perhati-perhati, bergerak kamu bergerak, ingat nak bangun tahajud dan sebagainya, tak. Allah, tidur semula. Ada lagi tak amalan lain? Dia kata tak ada dah. Lalu dia kata pelik, dia kata peliknya Nabi kata tuan rumah ni ahli syurga, tapi amalan dia tak lebih daripada amalan seorang biasa. Dia pun tak apalah, pelik dia kata pelik ni, amalan biasa saja. Kemudian dia nak balik. Apabila dalam perjalanan balik dah, tuan rumah panggil semula, sekejap tunggu. Mungkinlah adalah satu amalan, mungkinlah aku pun tak tahu. Yang kamu tanya ni aku bukan sembunyi, cuma mari balik, mungkinlah amalan ni apa dia. Sebelum aku melelakkan mata, maka hati aku niat apa? Aku niat aku maafkan segala-gala siapa-siapa yang ada buat salah dengan aku pada hari tersebut. Dia kata tu amalan, mungkin ada satu ni lah yang kalau kamu tak nampak pun, sebab benda ni dalam hati. Sebelum tidur aku maafkan semua. Jiran aku kalau dia ada buat salah, kawan-kawan aku kalau ada dia buat salah. Lebih-lebih lagi lah kalau ahli keluarga aku sendiri kalau ada dia buat salah. Sebelum pejam mata, ya Allah, siapa-siapa buat salah dengan aku maafkan kesalahan dia. Jawab dengan sahabat yang numpan, inilah kunci dia. Tengok, jangan remehkan. Inilah kunci dia, yang mana aku sendiri tak mampu nak buat sedemikian. Tiap-tiap malam orang buat salah, maaf Allah. Di kalangan kita tiap-tiap malam duk sakit hati kat orang, macam mana? Tiap-tiap malam 30 tahun dah sakit hati kat orang tu. Ya Allah, sahabat Nabi tak sempat melepasi satu malam malaikat maaf, tak ada apa, dia buat salah ke maaf. Kita 30 tahun tak nak maaf lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada macam tu lah dalam hati kita, cepat-cepatlah ambil peluang. Sementara Allah beri ruang lagi pada kita, Allah beri peluang lagi pada kita, cepat-cepat. Tak boleh ni, kena bersihkan diri, bersihkan hati. Dan rebuklah kebaikan walaupun dalam sekecil-kecil amalan. Orang datang meminta-minta jual tisu, orang buta, rebuklah amalan. Ambil RM1 beri, tak ada kesan apa pun RM1. RM1 tak ada apa-apa, beri. Kalau kita rasa terganggu, angkat tangan, minta maaf, sudah makan. Macam tu. Tak salah, tak rugi, insya-Allah. Tak akan pernah rugi orang yang melakukan kebaikan. Jangan bimbang, jangan rusing, insya-Allah, mudah-mudahan. Tempat yang kita berada ni tempat untuk nak ingatkan kita dalam keadaan musafir, tempat yang masih lagi perlu kita sama-sama perbanyakkan bekalan. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Muka surat 879. Allahu akbar. 879. Nombor 3, nombor yang bawah tu, penggam paling bawah.
Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Baik, masih bab nafkah. Suami yang fakir wajib memberikan nafkah. Tengok bab nafkah. Kamu orang fakir, kamu tak wajib keluar zakat. Tetapi kamu orang fakir tetap wajib beri nafkah, terutama kepada isteri dan anak-anak. Secupak makanan asasi menurut kebiasaan penduduk setempat setiap hari. Lebih kurang ada yang kata 900 gram. Secupak tu ada yang kata lebih kurang 800 gram. Begitulah lebih kurang kadar nilai dia. Al-udon yang menjadi kebiasaan fakir miskin di negeri itu kena ada nombor satu makanan asas. Kalau kita Malaysia tak payah cerita banyak, nasi lah. Nasi. Tapi mungkin ada orang makan roti, itu cerita lain. Nasi, makanan asas. Dan al-udon, udon ni lauk. Kalau makan roti ada kuah dia. Kalau makan nasi ada lauk dia. Lauk orang miskin, apa dia? Saya pun tak tahu dah lauk apa sekarang lauk orang miskin. Sebab mahal belakang. Mahal semua. Telur mahal, sarding mahal, ayam naik harga tiap-tiap minggu. Ikan kembung mahal, ikan kepeh pun mahal. Mahal belakang. Tak tahulah makanan. Kalau dulu kita kata sarding dengan telur. Sekarang sarding makanan orang berada dah sekarang. Kan? Kita pun tengok RM7 satu ting. Allah, Masya Allah. Beli 2 ting sama dengan ayam seekor. Mahal dia. Kita tak tahu dah makanan miskin, makan tuan-tuan tengok sendiri lah. Makanan yang paling murah. Tak tahu, tak erti nak cakap. Mungkin ikan bilis lah. Ikan bilis bunyi je mahal. Berapa sekali? 50. Tapi beribu ekor bunyi je mahal. Bunyi je 50. Tetapi kalau masak, kalau jimat-jimat makan banyak boleh makan tu. Allahu Akbar. Daging mahal, daging kambing mahal, semua mahal. Masya Allah. Tetapi kalau orang tu ada usaha, insya Allah ada rezeki dia. Kita yang jadi susah ni banyak berpeluh tubuh, banyak berungut daripada berusaha. Tu jadi susah biasanya. Baik. Al-udon mesti ada. Nombor satu, saya miskin. Sepatutnya saya kena dapat RM100 sehari. Tiba-tiba gaji saya RM50 saja. Macam mana? Tak, kamu wajib beri makanan asas, kadar secupak, dan mesti ada lauk. Kalau kamu tak beli lauk, maka kamu tidak menunaikan tanggungjawab kewajipan memberi nafkah. Pakaian yang layak bagi isteri-isteri setaraf dengannya yang tinggal di kawasan tersebut. Pakaian ni dia ada banyak jenis. Setakat ni okey lagi. Ada yang murah, ada yang kelas tinggi sikit, ada yang mahal. Kan pakaian. Orang yang berada dia tak nak beli yang murah. Orang banyak pitih tak nak beli yang murah. Akhirnya seorang ada kawan saya, kita kenal lah orang kampung betul saya. Dia niaga kain batik. Dia kata, "Ustaz, saya terpaksa lah. Setengah-setengah kain ni kena jual mahal. Walaupun daripada kain yang sama. Kain batik ni kalau yang murah 100 lebih, 200 lebih. Kemudian yang mahal pun kain tu juga. Cating warna pun tu juga. Tetapi kalau orang kaya dating-dating dia hari ni berapa 200, tak nak beli. Ada hak mahal lagi. Akhirnya saya terpaksa, dia kata, ambil yang kain yang sama, tepuh kotak cantik-cantik, lipat-lipat letak dalam kotak tu. Letak atas rak tempat comel sikit. Bila datang yang nak mahal, ada yang kat atas ni 900,500. Yang ni 700,500. Sebenarnya bawah ni juga dia kata. Orang kaya bila dia dengar 900,500 selah 700, saya nak 3 helai yang atas ni. Nak buat macam mana? Nak macam mana? Tetapi tak jatuh pun orang, sebab orang yang berada ni kadang-kadang dia jaga juga standard dia. Tak boleh nak salahkan dia. Dia orang ada duit. Sebab bila ada pitih, tiba-tiba kawan tanya, berapa baju kamu beli ni? Beli RM15. Kawan kata, apa? Kedekutmu pula dah. Akhirnya dia terpaksa beli hak mahal. Kita bersangka baik lah. Tapi yang mahal sungguh pun ada. Yang jenama-jenama elok mahal sungguh pun ada.
Dalil yang menunjukkan keadaan suami dia ambil kira dalam masalah di atas ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, aku pergi menemui Rasulullah dan bertanya, apa kata Tuan mengenai isteri-isteri kami? Apa pendapat kamu ya Rasulullah? Macam mana ni aku dengan isteri aku ni tanggungjawab? Baginda menjawab, berilah mereka makan daripada apa yang kamu makan. Tak payah pening kepala. Dah kamu kemampuan banyak tu, usaha dah Allah beri banyak tu, maka macam itulah juga untuk isteri. Berilah mereka pakai daripada apa yang kamu pakai. Maka tidak diambil kira keadaan keluarga isteri macam mana. Yang diambil kira dari segi pemberian nafkah adalah mengikut kadar kehidupan suami dia. Nah, sebab tu bila nak kahwin kena redha. Nah, tidur dalam kandang kuda pun tak apa. Tiba-tiba hak dia letak kandang kuda tu kaya sekali Mardiyah ke apa tak tahu lah. Berilah mereka pakai daripada apa yang kamu pakai. Jangan pukul mereka dan jangan hina mereka. Nabi pesan jangan duk mudah nak angkat tangan ke isteri. Jangan duk mudah nak kata perkara tak baik terhadap isteri. Tak ada guna kamu duk hina dia, kamu duk marah dia lagi sakit hati. Nah, kita hina dia tak terbentuk jadi baik pun, bahkan jadi buruk. Sedangkan tanggungjawab suami ni bentuk isteri, bawa dia syurga-syurga. Sedangkan tanggungjawab suami ni pimpin isteri ke syurga, jaga isteri daripada neraka. Tiba-tiba isteri ni duk hina, duk pukul, duk marah, menyebabkan isteri itu semakin buruk perangai. Akhirnya keburukan isteri itu terkesan, terbias kepada suami sendiri. Duk kata, duk marah itu akhirnya dia jadi perangai tak elok. Bila dia tak elok dengan sebab kita. Dan Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu kena pelihara anak isteri kamu daripada api neraka. Tiba-tiba kita tak pelihara, tak ada usaha. Berarti dengan kita-kita sekali hakikatnya dah jadi buruk seumpama isteri. Kita baik tapi mulut tak baik. Kita baik tetapi tangan tak baik. Akhirnya isteri jadi tak baik. Dengan kita-kita dia tarik kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyazabillah, minta jauhlah. Allahu akbar. Tambahan, sebagai tambahan kepada perbincangan di atas, dengan mengambil kira keadaan suami yang berbeza-beza, perkara yang termasuk dalam nafkah kepada isteri ialah yang kita biasa dengar. Nafkah pada isteri apa dia? Makan minum. Nafkah kepada isteri apa dia? Pakaian. Nafkah kepada isteri apa dia? Tempat tinggal. Tiga tu lah kita nampak. Jadi ulama tolong jelaskan lagi. Tambahan itu yang asas. Apa-apa yang diperlukan oleh isteri adalah tanggungjawab dan kewajipan suami. Antara rumah yang sesuai dengan kemampuan si suami, rumah kita tahu kita perlu sediakan dan boleh didiami oleh isterinya. Sebelum ni saya pandang orang Arab lebih-lebih. Bila saya duduk kat Mesir, kawan-kawan beritahu, oh man, yang mahu tahu dah, orang Arab ni kalau dia nak kahwin kena ada rumah mafrushah. Apa dia? Fully furniture. Kena ada kursi sofa, kena ada TV, kena ada peti ais, kena siap semua. Sebab tu orang lelaki dia kadang-kadang umur 40 baru kahwin. Sebab kena sediakan semua. Jadi kita orang Melayu ni berat, teruk sangat, susah sangat nak kahwin. Kita orang Melayu. Kita orang Melayu mudah kahwin-kahwin akad nikah duduk rumah mertua. Tengok mudah. Tak tahu tanggungjawab. Sebenarnya tak tahu tanggungjawab. Tak lepas lagi tanggungjawab tu. Rupa-rupanya yang orang Arab buat tu itu adalah tanggungjawab. Kena ada rumah, kena ada peti ais, kena beli. Ya, kalau itu keperluan kena beli. Bukan kata sediakan makanan, beli beras, beli ayam, beli ikan, kemudian golek atas latar. Ada, kena simpan dalam peti. Dalam peti ais.
Nah, paling kurang ia mesti mempunyai keperluan asasi yang sememangnya diperlukan. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin, antara keperluan kalau dalam rumah antaranya katil. Kewajipan kalau suami mampu beli, wajib suami beli katil. Pada tilam sudah toto cukup dah. Dah tak lepas tanggungjawab. Katil dan tilam satu kewajipan. Lagi apa dia lagi kewajipan? Kalau rumah tu banyak nyamuk, wajib suami beli kelambu. Tak nak beli kelambu, beli resep. Tengok. Siapa macam tu sekali. Dan air, wajib disediakan air kalau untuk mandi wajib. Sebab apa? Sebab isteri tu dia terpaksa mandi wajib sebab Suami kerjakan dia semalam, dia terpaksa mandi wajib. Jadi wajib suami sediakan air sebab suami yang mewajibkan isteri mandi wajib. Kemudian beruh gigi, obat gigi, sabun mandi, shampoo, memang itu juga sebahagian daripada kewajipan. Bukan kata sunat je sedia benda tu. Tak, bukan sunat, itu kewajipan. Air mandi pada dengan air. Tak, dia kena dengan sabun dan sebagainya sekarang. Nak basuh baju dengan ada sabun basuh baju, dan nak basuh pinggan kena ada sabun basuh pinggan. Dah kena ada keperluan yang sememangnya diperlukan. Semua peralatan yang mesti digunakan untuk tujuan kebersihan seumpama tadi, begitu juga alat-alat perhiasan jika suami meminta isteri berhias untuknya. Saya nak awak berhias comel-comel untuk saya, pakai gelang banyak sikit, suami kena beli gelang. Dah awak tak beli gelang, dia kata, macam mana saya nak pakai gelang? Dah saya tak mampu, tapi saya nak awak pakai. Tak boleh. Kalau suami kata nak berias, macam mana nak berias? Saya nak awak, kalau dengan saya awak make up comel-comel. Suami wajib beli make up. Atas kewajipan tersebut, tengok pada kehendak pembantu rumah. Sudah. Jika di rumah bapanya sebelum ini isteri mempunyai khadam yang berkhidmat untuknya. Kalau kita ambil anak orang yang berada, dia ni ada pembantu rumah, ayah dia dahulu. Jadi apabila ambil dia, perlu ada pembantu rumah. Tapi kalau isteri kata tak apalah, tengok pada kemampuan. Kalau tak mampu tak payah. Tengok kepada kemampuan. Dalam keadaan ini, khadam hendaklah disediakan tanpa mengambil kira sama ada suami di kalangan orang senang, sederhana dan susah. Minta maaf yang ni kalau dia ambil seorang isteri daripada keluarga yang memang ada pembantu rumah, ada khadam, suami wajib usahakan sediakan juga pembantu untuk isteri dia. Walaupun dalam keadaan senang ataupun susah, suami wajib menyediakan seorang khadam yang boleh berkhidmat bagi memenuhi keperluan isteri dia. Khadam tu sama lelaki atau perempuan? Khadam mestilah perempuan. Atau kanak-kanak yang mumayyiz kalau lelaki. Kalau khadam lelaki, kanak-kanak yang mumayyiz tetapi belum balik. Apabila dah balik, tak boleh dalam rumah ada khadam lelaki. Ataupun boleh cari mahram pada isteri. Kita upah siapa? Pak saudara dia. Kita upah siapa? Anak saudara isteri walaupun lelaki. Boleh, tidak ada masalah. Gaji pembantu rumah dibayar oleh suami. Bukan gaji je tuan-tuan, semua. Tetapi kehidupan sekarang majoriti, minta maaf lah, majoriti lah, sebahagian orang ada, tapi majoriti berkongsi perbelanjaan urus kehidupan antara suami isteri sekarang. Kalau suami beli rumah, isteri beli kereta. Tapi hakikatnya tanggungjawab terhadap suami. Tak kiralah sewa beli kereta, ansuran kereta, tak kiralah ansuran rumahnya, minyak keretanya, bil elektriknya, bil apinya, keperluan anak susu, pampasnya, kemudian kita kata apa-apa semua suami. Dah ustaz, gaji 1,000, takkan saya seorang tak mampu.
Faman apa dia ni? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang muda, siapa-siapa yang ada kemampuan maka hendaklah dia kahwin. Kalau dia tidak ada kemampuan, puasa dulu. Agama beritahu dah. Tak cukup asal, tak cukup puasa dulu. Tak ada kemampuan. Ada seorang perempuan, minta maaf, ada seorang perempuan kebetulan dia cakap, dia kata apa? Silap saya. Apabila mula-mula kahwin, suami separuh tanggung perbelanjaan dan saya separuh tanggung perbelanjaan. Jadi bak duit sekolah anak, pembelajaran anak, isteri tanggung. Sebab suami dah tanggung duit dapur, duit api, elektrik sebagainya, dia bagi macam tu. Yang akhirnya suami rasa selesa sampai puluhan tahun. Siapa anak besar, siapa anak kahwin. Siapa anak habis dah ada 2-3 orang lagi tak kahwin, isteri duk tanggung berapa puluh, 20 tahun dah. Jadi isteri bersuara, dia kata sebenar dalam hati rasa tu tanggungjawab dia. Memang mula-mula kahwin setahun, 2 tahun, 3 tahun reda lagi. Tepuh yang panjang sebenar tu tanggungjawab dia. Terasa juga dalam hati kita banyak tanggungjawab dia, kita banyak keluar duit kita. Tapi dah macam tu dah. Dan dia kata apa? Suami dia pun dah seolah-olah rasa tak ada masalah. Yang ni awak lah sampai bila-bila pun. Yang ni saya. Yang akhirnya siapa bawa anak dah besar pun 2-3 orang lagi belum kahwin, tapi dah belajar apa dia universiti apa semua, duduk sekolah asrama penuh apa semua, tak ada yang kecil dah. Masih lagi kekal macam tu. Isteri kata, saya memang daripada hati terasa, tapi saya terpaksa redha. Dan saya terpaksa halalkan. Sebab saya tak nak suami saya dipertanggungjawabkan oleh Allah esok. Dari segi hati kecilnya tak reda, tapi takut suami susah di akhirat. Sebab tanggungjawab dia tak laksanakan dengan sebaik mungkin. Maka saya cuba, dia kata, biarlah, redalah. Kalau duk ukit, duk sebut pun tak baik alik kita, alik dia pun jadi tak baik. Jadi supaya suami tak terbeban dengan kesalahan ni di akhirat, saya cuba reda. Hakikatnya dalam hati itu tak reda. Dia macam tu. Tanggungjawab, tuan-tuan. Sebab tu kalau saya bercakap kadang-kadang dengan adik-beradik sendiri pun, saya beritahu kata, aku beritahu kakak apa semua. Aku kalau rumah aku, saya bahasakan akulah dengan kakak yang dekat, semua aku tanggung. Biarlah gaji tak cukup, aku akan cari juga duit, semua aku tanggung. Cari juga. Kereta tak kereta, bayar rumah belanja apa semua aku cari juga. Cuma jarang-jarang dia nak beli sendiri duit barang dapur. Kita nak beri duit, dia kata tak payah beri, itu cerita lain. Tapi tak mengharap pun dia keluarkan duit dia. Cari je, nak kata gaji tak cukup. Kerja kerajaan ni duduk kat kampung segar, duduk kat bandar cuma balik kampung je, orang kampung tengok, oh dak dia kereta besar. Dia tak tahu kereta besar tu hutang besar. Macam tu. Tapi insya-Allah sebenarnya bab rezeki ni ada usaha, yakin pada Allah, doa banyak-banyak, insya-Allah Allah akan cukupkan. Yakin kat situ. Adakah nafkah kepada isteri berbentuk tamkin? Baik, itu kalau bab khadam habis. Adakah nafkah kepada isteri dalam bentuk tamkin atau tamlik? Nafkah kepada isteri ini, adakah tamkin? Apa maksud tamkin nanti kita tengok. Sebelum ini telah dijelaskan perbezaan di antara tamkin dan tamlik di dalam perbahasan mengenai nafkah usul kepada furu' dan nafkah furu' kepada usul. Baik, tamkin ni maksudnya kewajipan suami beri masa tu. Sediakan masa tu. Tiba-tiba kalau suami beri, contohnya beri apa dia? Pakaian. Isteri tak nak pakai, dia tak jadi milik isteri. Beri makanan, isteri tak nak makan, makanan tu bukan jadi milik isteri,
Tengok, adakah nafkah kepada isteri berbentuk tamkin atau tamlik? Kalau kita kata tamlik, yang ini memberi pemilikan, makanan ni beri isteri, maka jadi hak milik dia dah. Dia nak makan kau tak nak makan, hak milik dia. Dia nak jual kau tak nak jual, dia boleh. Tapi kalau kata tamkin, kita wajib beri dia. Dia nak makan, dia tak nak makan, tetap tak jadi hak dia. Dan perbezaan antara tamkin dengan tamlik, apabila kita kata tamkin, maksudnya wajib beri. Tiba-tiba kita tak beri, maka tidak jadi hutang. Kalau kata tamlik, tiba-tiba kita tak beri sedangkan wajib beri, maka apabila tak beri, sepatutnya kita beri milik kat dia. Maka apabila tak beri, jadi hutang. Dia beza. Jadi nafkah kepada isteri ini berbentuk tamkin atau tamlik. Nah, kita beri milik ataupun kita beri sebagai tanggungjawab. Di sini kita simpulkan, jika isteri makan dan tinggal bersama suaminya sebagaimana yang biasa berlaku pada hari ini, tanpa adanya perjanjian yang menentukan kadar tertentu makanan asasi dan al-udum, yakni lauk, yang mesti diberikan kepada isteri, tak ada perjanjian, nafkah ini dikira sebagai tamkin. Tak ada perjanjian apa-apa, maka nafkah dikira sebagai tamkin dan bukan tamlik, bukan beri milik. Kewajipan tersebut digugurkan dengan berlalunya masa, tidak diberikan pada masanya. Nah, apabila berlalu masa, lepas dah. Abang 2 tahun dah saya beli makanan dengan duit saya, abang tak beri duit pun. Apabila berlalu masa, habis begitu je. Tetapi kalau kita kata memang tak laksanakan tanggungjawab, berdosa, tetap berdosa, cuma tidak dikira berhutang. Nah, tu. Kewajipan tersebut digugurkan dengan berlalu masa. Jika isteri membuat perjanjian yang menentukan kadar nafkah yang tertentu dengan suaminya, ataupun qadi telah mewajibkan suami membayar kadar nafkah yang tertentu kepadanya, ketika itu nafkah tersebut mempunyai kadar tertentu dan mesti diberikan walaupun pada masa yang sepatutnya diberikan telah berlalu. Kalau dalam perjanjian, dia ada perjanjian apa dia? Masa hidup dia kata, abang akan beri makan benda ni ataupun kadar RM20 satu hari. Dia beri, ada perjanjian macam tu. Maka tiba-tiba dia tak beri. Apabila tak beri, maka walaupun dah berlalu masa hari tersebut, tetap dikira sebagai hutang.
Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nafkah jenis ini dikira sebagai tamlik pemilikan. Isteri boleh meminta benda lain yang disukainya sebagai ganti kepada nafkah tersebut. Kalau ada perjanjian antara suami dan isteri, kena sediakan nafkah dia betul apa, makanan macam mana. Tiba-tiba berlalunya hari tersebut, beberapa hari, sekian masa tidak diberikan nafkah tersebut, maka dikira hutang. Tetapi kalau tak ada perbincangan apa-apa, semata-mata tanggungjawab suami, tanggungjawab suami, dia nak beli mengikut kemampuan dia, dia beli. Tiba-tiba dia tak beli, tetapi tidak ada perjanjian, maka tidak wajib suami ganti, sebab tidak dikira tamlik apabila tidak ada perjanjian. Tetapi dari segi kecuaian tidak menyediakan nafkah tetap satu kesalahan. Isteri boleh meminta benda lain, nak minta duit ke, nak minta ganti apa-apa boleh, kalau pernah ada perjanjian kadar nafkah yang perlu diberikan kepadanya setiap hari. Kesan uruf kebiasaan setempat dalam menentukan kadar nafkah, wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau nak tanya, nak WhatsApp nombor saya pun boleh lah. Kalau ada persoalan nak WhatsApp direct nombor saya pun boleh. Tidak ada masalah. Nombor saya 014 3388 248 014. Maksudnya nak tanya malam ni boleh, nak tanya bulan depan boleh, nak tanya esok pun boleh. Tak ada masalah. WhatsApp kadang-kadang segan nak tanya dalam majlis kan. Kalau dalam majlis lagi bagus, tiba-tiba WhatsApp dalam majlis ni soalan lagi bagus, sebab saya jawab tu orang lain pun boleh ambil manfaat, insya-Allah. 014 3388 248. Tu kalau nak simpan nombor saya lah, 014 3388 248. Kalau tak sempat nak tanya malam ni, boleh tanya bila-bila lah, majlis bila-bila. Nanti ingatlah nombor saya tu untuk kalau ada kekeliruan. Kalau ada kekeliruan. Dan sememangnya ada kalanya ada kekeliruan. Mungkin dari segi kadang-kadang cara penggunaan bahasa saya, kita cakap lain, orang faham lain. Biasalah. Tuan-tuan orang Selangor, saya orang Australia, dia jadi lain, payah nak faham bahasa. Dia jadi macam tu kadang-kadang. Sebab ada pernah satu tempat di Pucuk Perdana tu, tiba-tiba dia cakap, hari tu Ustaz ada cakap, saya duk fikir, Ustaz ada cakap bab begini bab solat. Salah tu. Mana pernah saya cakap, dok Ustaz cakap macam tu. Saya memang yakin, aku tak akan cakap lah benda ni salah terang-terang. Mungkin dia salah faham. Tu je lah. Saya pun bahasa, cuba nak guna bahasa luar dah. Cuba dah, tapi orang kata dok Ustaz, ke dalam juga dia tak jadi keluar. Wallahualam. Apalah, insyaAllah kalau ada soalan mungkin pada akan datanglah, tuan-tuan boleh WhatsApp nombor saya tersebut. Habis kuliah je saya akan tengok, kalau ada soalan saya cuba jawab, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam keadaan sihat dan taat, dalam keadaan selamat daripada segala bencana dan wabak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, luas dan berkat, pasangan dan anak-anak yang saleh dan salihah,
ilmu yang banyak dan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.